Macam mana ni? Melengkung ke atas ke melengkung ke bawah? Hai Chris. Hai cikgu. Macam berkerut-kerut tu kenapa tu? Cikgu, sebenarnya saya keliru. Okey. Macam mana nak tahu bila graf ni perlu melengkung ke bawah atau melengkung ke atas, cikgu? Oh, mudah je. Okey, ini namanya graf fungsi kuadratik. Okey. Macam mana dia melengkung ke bawah ataupun melengkung ke atas dan macam mana cara untuk melakar graf fungsi kuadratik? Jom masuk kelas saya pada hari ini. Jom. Selamat sejahtera semua. Anda sedang menonton slot menengah atas bersama saya Chris MJ selaku pengacara anda hari ini. Dan hari ini kawan-kawan kita akan belajar mata pelajaran matematik tingkatan 4. Topiknya apa? Topiknya ialah kita akan melakar graf fungsi kuadratik. Dan hari ini saya ada bersama Cikgu Syafiza. Apa khabar Cikgu? Ya, khabar baik Chris. Hai. Hai Cikgu. Cikgu sihat ya? Alhamdulillah sihat. Okey, baiklah. Dan hari ini kawan-kawan, saya juga ditemani oleh rakan-rakan anak-anak murid cikgu sebenarnya dari SMK Durian Tunggal Melaka. Hai semua. Mereka ada di Google Meet. Baiklah cikgu, boleh tak perkenalkan rakan-rakan sekelas saya pada hari ini cikgu? Okey, baiklah. Yang kacak bergaya belah atas tu, Afiq Nasrullah bin Muhammad Nazir. Hai, Afiq. Okey. Yang comel belah kanan ni namanya Wan Nur Hawa Fakriyah binti Wan Zuri. Hai Hawa. Okey. Yang bawah yang comel tu namanya ialah Nurul Nuhanisha binti Azmi. Dan yang ayu jelita bawah sekali ni ialah Nur Fatihah binti Hamdan. Baiklah, hai semua. Salam berkenalan. Nama saya Chris. Dan hari ini anda semua rakan-rakan sekelas saya lah bersama rakan-rakan di rumah juga. Baiklah cikgu, hari ini kita nak belajar apa cikgu? Okey, baiklah. Macam yang tadi kan, Chris confused tentang graf ni, betul? Okey, sebenarnya saya akan rungkaikan macam mana cara untuk melakar graf ni. Untuk topik hari ini, Chris, sebenarnya kita dalam bab 1, fungsi dan persamaan kuadratik dalam satu pemboleh ubah. Okey, topik matematik tingkatan 4. Baiklah, untuk standard pembelajaran kita pada hari ini ialah 1.1.7 iaitu untuk melakar graf fungsi kuadratik. Jadi hari ini saya akan guide murid-murid yang berada di rumah dan juga di dalam talian untuk melakar graf fungsi kuadratik. Sebelum tu Chris, mari kita imbas kembali beberapa benda ataupun beberapa topik yang murid-murid perlu tahu. Ini adalah pengetahuan sedia ada mereka di mana murid telah belajar sebelum ini. Benda-benda ni mereka perlu tahu dan kuasai sebelum mereka boleh melakar graf fungsi kuadratik. Okey, contohnya untuk tahu nilai A, B dan juga C, murid-murid kita perlu kenal pasti nilai A, B dan juga C. Contohnya saya ada fungsi kuadratik fx sama dengan x kuasa 2 tambah dengan 2x tolak dengan 8. Daripada sini mereka perlu tahu nilai A, B dan juga C. Kita tahu bahawa nilai A ialah perkali ataupun nombor yang didarabkan dengan x kuasa 2. Dekat situ kita tak nampakkan nombor dia. Sebab satu. Yes, satu adalah satu nombor yang sangat istimewa. Dia berada di sebelah pemboleh ubah. Kita tak nampak tapi dia wujud. Jadi nilai A adalah 1. Nilai B perkali bagi X. Macam Chris belajar dulu kan. Ingat lagi, nombor yang didarabkan dengan X ialah apa? Ialah nombor 2. Dan C adalah pemala. Dalam kita punya fungsi tu, pemala dia ialah nombor negatif 8. So, nilai C adalah negatif 8. Baiklah, seterusnya, kita nak imbas kembali. Nilai A ni sebenarnya murid-murid mewakili apa? Nilai A ni sebenarnya dia mewakili bentuk graf fungsi kuadratik. Yes, macam yang Chris cakap tadi kan. Kenapa yang ada bentuk melengkung ke bawah? Kenapa ada melengkung ke atas? Nilai A sebenarnya menentukan bentuk graf tu. Sama ada dia melengkung ke bawah ataupun melengkung ke atas. Katakanlah nilai A kita adalah positif, bermaksud dia lebih daripada sifar. Kalau positif mestilah kita senyum, betul Chris? Betul. Jadi macam kita punya bibir ni bentuk senyum. Sebab tu dia melengkung ke bawah. Kalau nilai A dia adalah kurang daripada sifar, nilai A dia adalah negatif, jadi graf kita akan berbentuk masam. Macam kita tengah masam, bibir kan melengkung ke atas, macam tu. Seterusnya
Nilai B pula menentukan kedudukan paksi simetri. Apa itu paksi simetri? Kalau murid-murid masih ingat lagi, sebelum ni kita dah belajar paksi simetri ni sebenarnya adalah satu garisan yang akan membahagikan kita punya graf ni kepada dua bahagian yang sama besar. Okey, jadi dia akan simetri dekat situ. Garisan warna merah tu nama dia paksi simetri, dan paksi simetri ni dia akan berada betul-betul di titik minimum untuk graf yang melengkung ke bawah dan di atas titik maksimum. Itu adalah kedudukan paksi simetri. Dan akhir sekali nilai C pula untuk apa? Nilai C dia akan menentukan kedudukan pintasan Y. Apa itu pintasan Y? Dalam erti kata yang lebih ringkas, pintasan Y ni ialah di mana graf kita tu potong paksi Y. Kalau kita tengok dekat sini kan, ini kita punya paksi Y, graf kita potong dekat C. Dari kepada sini kita tahu bahawa ini adalah paksi X, graf kita jangkakan nilai dia adalah negatif. Okey, kalau contoh kedua pula, ini adalah dia punya graf, dia memotong paksi Y pada titik C, kita jangkakan nilai dia adalah positif. Okey. Baiklah cikgu. Untuk tahu lebih lanjut, kita akan rungkai sebentar lagi ya. Okey, tapi sebelum itu cikgu, saya nak tanya untuk melakar graf hari ini, apakah bahan yang kita perlu sediakan cikgu? Okey, murid-murid di rumah boleh sediakan kertas, boleh sediakan pen dan juga mungkin boleh sediakan kalkulator untuk persediaan kita melakar graf sebentar lagi. Okey, baiklah, dan kita akan berehat sekejap cikgu, boleh ya? Boleh. Dan kembali lagi ke slot menengah atas bersama Cikgu Syafiza untuk matematik tingkatan 4. Jumpa selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Hai semua, masih lagi di slot menengah atas bersama saya Chris MJ, dan hari ini kita akan fokus pada mata pelajaran matematik tingkatan 4. Dan saya ada bersama Cikgu Syafiza dan juga kawan-kawan dari SMK Durian Tunggal Melaka. Hai semua. Baiklah, kawan-kawan, hari ini kita akan belajar bagaimana kita hendak melakar graf fungsi kuadratik. Betul tak cikgu? Betul. Okey, baiklah, silakan cikgu. Okey, baiklah. Okey, murid-murid, pada hari ini kita akan belajar untuk melakar graf fungsi kuadratik bagi kes bersilang dengan paksi X. Baiklah. Okey, ada beberapa ciri yang perlu murid-murid tunjukkan semasa membuat lakaran. Okey, yang pertama, murid-murid perlu menunjukkan bentuk graf yang betul. Seperti mana yang kita tahu, graf fungsi kuadratik ni dia mempunyai dua bentuk. Satu, bentuk dia macam senyum, melengkung ke bawah. Okey, ataupun bentuknya adalah bentuk masam, melengkung ke atas, di mana bentuk graf ditentukan oleh nilai A. Okey, kedua, murid-murid perlu menunjukkan lakaran bagi pintasan Y. Okey, pintasan Y ni ditentukan oleh nilai C, dan akhir sekali, murid-murid perlu menunjukkan pintasan X atau satu titik yang dilalui oleh graf tersebut. Okey, baiklah. Kita pergi kepada contohlah. Okey, katakanlah ini soalannya. Lakarkan graf fungsi kuadratik yang berikut. Okey, ini adalah contohnya. Contohnya dia punya fungsi ialah X kuasa 2 tolak 4X tambah dengan 3. Okey, step yang pertama, apa yang perlu kita buat ialah kita perlu menentukan bentuk. Di mana bentuk graf ini sebenarnya ditentukan oleh nilai A. Kalau kita tengok dekat sini, Chris, agaknya berapa nilai A, Chris? Positif 1, cikgu. Positif 1, betul. Dianya adalah lebih daripada sifar. Maksudnya graf kita bentuknya nak senyum ke nak masam tu? Kalau positif, memanglah kena senyum. Memanglah kena senyum, pandai. So, dah tentukan bentuk, kemudian kita nak buat apa? Kita akan tentukan pintasan Y. Pintasan Y ni kita tentukan melalui nilai C. Daripada sini, Chris, agaknya berapa nilai kita punya C? 3, cikgu. Positif 3. Pandai. Jadi pintasan Y kita adalah 3. Maksudnya apa tu? Graf kita tu memotong paksi Y pada titik Y sama dengan 3. Okey. Seterusnya, kita kena cari pintasan X. Okey. Maksudnya, kita kena cari dekat mana graf kita tu memotong paksi X. Jadi, kita tahu bila pintasan X, maksudnya fungsi kita ni fx adalah sama dengan sifar. Okey. Jadi, persamaan kita yang baru ialah X kuasa 2 tolak dengan 4X tambah dengan 3 sama dengan sifar. Dalam hal ini, okey, murid-murid
dia dah belajar dah sebenarnya nak cari pintasan X atau erti kata lain, nak cari punca persamaan ini, kita perlu melakukan proses pemfaktoran. Okey. Mari saya tunjukkan cara untuk membuat pemfaktoran. Okey. Baiklah, cikgu. Kita tengok dekat sini ya. Kita ada persamaan X kuasa 2. Okey. Tolak dengan 4X. Tambah dengan 3 sama dengan sifar. Betul? Okey, murid-murid perlu tahu cara untuk faktor. Okey, kita tahu. Pertama, kita kena tengok X kuasa 2 ni. Macam mana kita dapat X kuasa 2? Okey, X kuasa 2 dapat daripada mestilah X darab dengan X. Betul? Betul, cikgu. Okey, kemudian fokus kita adalah pada nilai C ni. Nilai C kita adalah sama dengan 3. Okey, macam mana kita nak dapat 3? Apakah faktor? Apakah dua nombor yang didarabkan dapat 3? Dekat sini tak ada kes yang lain lah. Kita hanya ada 1 darab dengan 3. Betul? 1 darab dengan 3. Okey. Dekat sini juga murid-murid perlu tahu macam mana kita nak kaitkan nilai 1 dan 3 ni untuk dapatkan negatif 4. Agaknya macam mana tu, Chris? 1 dengan 3 ni kita nak tambah ke kita nak tolak? Nak dapatkan negatif 4. So, kita dah pilih dekat sini. 1 dengan 3. Betul? Okey, betul. Kita tahu kalau nilai dia adalah positif, dia mesti ada sama ada tambah-tambah, satu nombor tambah dengan tambah, ataupun satu nombor tolak dengan tolak. Betul? Negatif dengan negatif. Dalam kes ni kita nak pilih pasangan yang mana? Tengok B dia. B dia adalah apa? Negatif. Jadi kita nak pilih positif-positif ke negatif-negatif, Chris? Negatif-negatif. Yes, cikgu. pandai. Jadi kita akan pilih negatif-negatif. So, jadi kita punya persamaan ni, bila kita faktorkan, kita akan dapat macam ni. Okey, maksudnya inilah kita punya pemfaktoran. Kita akan dapat X tolak 1 dan kita akan dapat X tolak dengan 3. Kalau kita macam rasa tak percaya kan, jom kita test. Okey. X darab dengan X, kita akan dapat X kuasa 2, betul? Betul. Negatif 1 darab dengan negatif 3, kita akan dapat 3. Yes, positif 3, betul. Okey. Lepas itu, kita akan darab silang X, darab dengan negatif 1, kita dapat apa? Kita Negatif akan dapat, X. yes, negatif X. Pandai, Chris. Okey, X darab dengan negatif 3, kita dapat apa? Negatif 3X. Yes. Apa nak buat dengan bahagian belakang ni adalah kita tambahkan. So, negatif 1 tambah dengan negatif 3, kita akan dapat negatif 4X. Betul? Jadi, pemfaktoran kita ni, betul lah. X kuasa 2 tambah 3 tolak 4X. okey, Jadi, bila kita faktorkan, kita dapat apa jawapan dia? X tolak dengan 3. X tolak dengan 1. X tolak dengan 1. Okey, X tolak dengan 3 sama dengan sifar. Jadi, daripada sini, pintasan X kita ialah apa? Pintasan X kita, X tolak 1 sama dengan sifar. Jadi, X sama dengan 1. Titik kita yang kedua ialah X tolak 3 sama dengan sifar. Jadi, X kita yang kedua adalah sama dengan 3. Okey, berbalik kepada kes ini. Okey. Kalau murid tu mahir, dia bolehlah nak faktorkan menggunakan teknik pemfaktoran kan? Baiklah. Tapi kalau katalah murid-murid tak mahir, ada alternatif lain tak? Ada, murid-murid boleh gunakan bantuan kalkulator. Ini second choice lah kalau murid-murid tak mahir. Ya. Okey, mari saya tunjukkan caranya. Baiklah, kita onkan kalkulator kita. Okey, kita onkan kalkulator kita. Baiklah. Kita kena setkan kalkulator kita dulu ni. Ya. Chris, okey. Kita tekan mod 3 kali. 1, 2, 3. Okey, sekejap, cikgu. Okey, mod 3 kali. 1, 2, 3. 2, 3. Nampak tak perkataan EQN? Nampak? Itu untuk equation. Okey, masuk. Tekan 1. Okey, tekan 1. Okey, dia tanya unknown kan? Ya. Kita tak nak guna yang itu. Kita tekan arrow kanan. Tekan arrow kanan, dia keluar apa tu? Degree. Degree tu maksudnya apa? Kuasa. Dalam fungsi kuadratik kita, kuasa paling tinggi ialah kuasa 2. Jadi tekan 2. Okey, Tekan tekan 2. 2. Okey. So, kita boleh masukkan nilai. Dia tanya kita kan, A berapa? Dekat sini, A dia berapa ni? A1, cikgu. Okey, A1 tekan sama dengan. Sama dengan Okey, dia tanya B berapa? negatif 4. Okey, tekan negatif 4 sama dengan. Sama dengan Akhir sekali dia tanya C. Betul? Betul. C berapa tu? 3. Yes, 3 sama dengan. Okey, dapat dia jawapannya. akan dapat jawapan kan? Dia akan dapat nilai yang pertama, X dibagi berapa? 3. Ya. Betul? Betul. Kita nak tahu jawapan yang kedua, tekan lagi 1. 1. Betul tak? 1 betul. dengan 3 sama tak dengan kita punya jawapan? Kita Sama, faktorkan. cikgu. Sama kan? Okey. Jadi, untuk kita buat pemfaktoran, okey, kita tulis jawapan. Ya. Okey. Kemudian kita nak letak dekat sini dalam pemfaktoran yang lengkap. Kita kan tahu kita nak buat pemfaktoran biarlah sempurna. Jadi apa nak buat? Kalau 1, bila kita nak letak dekat dalam pemfaktoran, dia akan jadi, pemboleh ubah kita X kan? Ya. Dia akan jadi X tolak 1. Simbol dia akan berubah.
Kalau 3 pula dia akan jadi apa ni? X tolak 3, cikgu. Yes, X tolak 3. Jangan lupa murid-murid, sama dengan sifar. Barulah pemfakturan kita akan jadi pemfakturan yang sempurna. Kemudian, kita dah ada semua maklumat ini, kita dah boleh buat lakaran. Okey. Semua maklumat ini kita perlu tulis dan tunjuk dalam lakaran kita. Bentuk dia mestilah senyum, pintasan Y adalah 3 dan pintasan X adalah 1 dan 3. Okey, kita pergi dekat pintasan Y. Pintasan Y dia 3. Bila kita buat lakaran, kita sebenarnya bukanlah buat atas kertas graf. Kita buat kat kertas kosong je. Tapi kita kena pastikan yang titik itu kita letakkan dengan logik. 3 takkan nak letak kat bawah, kan? Faham. Mestilah dia dekat atas, betul? Betul, cikgu. Okey, kemudian kita akan letak pintasan X. Mestilah pada paksi X ni. Sebab betul kan? dua-dua positif. Ya, dua-dua positif. Jadi agak-agaklah dekat mana? Titik 1 dan juga titik 3. Kemudian kita adalah ada graf berbentuk senyum. Maksudnya graf kita bentuk senyum, dia lalu lebih kurang macam tu. Alah, tak kena pula, sepatutnya dia kena kat sini. Okey, graf kita macam ni lah. Graf kita lalu kat titik-titik itu. Okey? Faham murid-murid? Okey, murid di rumah boleh? Okey, baiklah. Kita tengok dulu contoh kedua. Yang ni kita biarlah murid-murid kita dalam talian ni, dia dah tahu kan tadi step-step dia, betul? Betul. Baiklah. Contoh, lakarkan graf fungsi kuadratik yang berikut. Fx sama dengan negatif x kuasa 2 tambah 2x tambah dengan 15. Okey. Siapa nak bagi tahu dekat sini nilai A, B dan juga C? Saya, teacher. Okey, Fatihah, sila Fatihah. Nilai A dia negatif 1. Nilai B dia 2. Nilai C dia 15. Okey, betul. Pandai Fatihah. Terima kasih. Siapa nak bagi tahu apakah langkah pertama untuk buat lakaran ni? Siapa nak jawab? Saya nak cuba. Okey, Afiq. Sila Afiq. Langkah pertama, kita kena cari bentuk graf. Okey, nak cari bentuk. Nak tengok apa tu? Kita tengok nilai A dia. Okey, berapa nilai A dia, Afiq? Nilai A dia sama dengan negatif 1. Okey, jadi graf kita bentuk macam mana tu? Bentuk graf kita masam. Okey, sebab A dia negatif kan? Ya, jadi masam. bentuk graf kita masam lah. Okey. Langkah kedua. Siapa nak respon untuk langkah kedua? Saya nak try, teacher. Okey, Nuha. Silakan Nuha. Cari pintasan Y. Okey, cari pintasan Y. Ditentukan oleh nilai apa? Nilai C. Okey, nilai C. Jadi C dia 5. Jadi nilai C dia 15. Okey, bagus Nuha. Terima kasih. Dari pintasan Y dia 15, maksudnya graf kita ni potong dekat Y sama dengan 15. Okey, step seterusnya. Siapa nak cuba? Okey, step seterusnya siapa nak cuba? Hawa. Hawa ke tu? Saya nak cuba, teacher. Okey, Hawa, sila Hawa. Okey, nampaknya Hawa. Nampaknya Hawa ada masalah teknikal. Ada masalah teknikal. Okey, tak apa. Okey, siapa yang nak tunjukkan? Step ketiga ni nak buat apa? Okey, siapa nak respon? Step ketiga kita nak buat apa? Tadi bentuk pintasan Y. Pintasan Y. Seterusnya pintasan X. Okey, Hawa berada di dalam talian lah. Okey, Hawa dah kembali. Okey, Hai, silakan Hawa. Okey, silakan Hawa. Okey, Hawa. Okey. Boleh ke? Boleh ke tu? Okey, tak apa. Saya nak tanya kawan Afiq. Untuk step ketiga, pintasan X. Step ketiga, kita cari pintasan X. Okey, pintasan X. Kalau pintasan X, apa yang berlaku, Afiq? Kita kena fakturkan dia. Okey, kena fakturkan. Fx sama dengan kosong. Okey, Fx sama dengan kosong ataupun sifar. Okey. Baiklah, kemudian apa kita punya sifar. persamaan baru, Afiq? Negatif X kuasa 2. Okey. Tambah 2X tambah 15 sama dengan sifar. Okey, bagus. Betul. Pandai. Okey. Dekat sini, murid-murid, teacher nak bagi tahu tips sikitlah. Bila kita nak buat pemfakturan, okey, yang lebih mudahnya ialah kita tukar persamaan ni. Kalau dia negatif X kuasa 2, kita tukar dia jadi positif. Maknanya A dia akan jadi positif. Okey. Lepas tu yang ni positif 2 dia akan jadi negatif 2.
15 akan jadi negatif 15. Kenapa? Untuk kita boleh melakukan pemfakturan dengan lebih mudah. Faham, cikgu. Okey. Jadi kat sini kita ada x kuasa 2 tolak dengan 2x tolak dengan 15 sama dengan sifar kan? Okey. Kita boleh buat pemfakturan. Okey, baiklah. Jom kita tengok sama-sama macam mana Jom, kita cikgu. nak buat pemfakturan. Okey. Kalau Chris tekan kalkulator, Chris, Okey. apa jawapan Chris kat kalkulator tu? Sekejap cikgu. Okey, mod 2 kali. 3 kali. 3 kali, betul. EQN. Okey, tekan EQN. Selepas tu degree 2 sebab yang ni fungsi kuadratik. Okey, 2. A dia 1 ke cikgu atau negatif 1? A dia adalah 1. Kita ambil yang baru ni. Okey, faham. Okey. A 1 sama dengan B negatif 2. Okey, sama dengan C negatif 15. Okey. Okey, jawapan yang Chris dapat ialah X1 sama dengan 5. Okey, 5. Yang ke X point 2 sama dengan negatif 3. Negatif 3. Okey, itu Chris guna kalkulator kan? Betul. Okey, jom kita buat secara manual anak-anak. Okey, Jom kita cuba buat secara manual. Okey, sekarang kita nak buat macam mana ni? Kita kena tengok nilai apa? Kita kena tengok nilai A dia dulu. Nampak tak A dia adalah Nampak. X kuasa 2. Apa darab dapat X kuasa 2? Mestilah X darab dengan X. Betul? Okey, confirm. Jadi lepas tu kita tengok apa? Kita tengok nilai C dia. Nilai C adalah sama dengan negatif 15, betul? Negatif 15. Jadi, apa darab apa dapat negatif 15 ni? 1 darab dengan 15, betul? Yang kedua apa? Yang 3 darab dengan 5, betul? 3 darab dengan 5. Alamak, ada dua pasangan lah. Pasangan mana yang kita nak pilih? Dia punya clue dia berada di mana? Dekat sini. Kita nak tengok, kita tengok kat sini. Okey, antara 1 dengan 15, 3 dengan 5, mana satu yang tambah atau tolak dapat 2? Yang kedua cikgu, 3 darab 5. Ya, 3 dengan 5, betul? Betul. 3 dengan 5. Betul tak? Okey, kita tengok balik kat sini. Ni adalah negatif kan? C dia negatif kan? Ya. Maksudnya apa? Satu positif nombor darab dengan satu nombor yang negatif akan dapat negatif. Betul? Betul, cikgu. Kalau negatif ni. Okey, kita tengok siapa yang nak dapat positif, siapa yang dapat negatif kan? Okey, kalau kita tengok dekat B ni nilai dia adalah apa? Negatif 2. Maksudnya daripada dua nombor ni, nombor mana yang besar? 3 cikgu. Nombor mana yang besar? 5 dengan 3 siapa 5, yang besar? 5 yang besar. Jadi 5 ni adalah 5. Dia ambil yang negatif, ni ambil yang positif. Okey, kalau kita tak percaya kan, kita cuba check jawapan kita ni. X darab dengan X, kita dapat apa? X kuasa 2. X kuasa 2. Tambah dengan tolak, darab, dapat negatif. 5 kali 3 dapat berapa? Ya, 15. 15. Kemudian kita nak buat apa? Kita darab silang. X darab dengan 3 dapat? 3X. Okey, positif 3X kan? X darab dengan negatif 5 dapat berapa? Negatif 5X. cikgu. Pandai, negatif 5X. So, apa nak buat lepas tu? Kita tambahkan kawasan ni. Bila kita tambahkan 3 tambah dengan negatif 5, kita akan dapat negatif 2X. Betul tak? Sama tak? Sama, cikgu. Maksudnya, bila kita fakturkan, kita akan dapat apa? Kita akan dapat X tambah 3. Lepas tu, X tolak dengan 5 sama dengan sifar. Okey. Jadi, kita dapatlah dia punya pintasan X dia. Bila dia 3 sama dengan sifar, kita akan dapat X sama dengan negatif 3. Betul? Betul. Okey, X tolak dengan 5 sama dengan sifar. Jadi nilai kedua kita adalah sama dengan 5. Jadi samalah dengan jawapan Chris tadi kan? Sama. Jadi Okey. kita ada dua nilai ni kan. Okey, apa nak buat selepas itu? Baiklah murid-murid. Okey, bagi yang menggunakan kalkulator, sama juga macam step tadi. Okey. Murid-murid perlu menulisnya ke dalam pemfakturan yang lengkap. Bila negatif 3, dia akan jadi apa? Tambah 3. Bila dia adalah 5, dia akan jadi apa? Tolak dengan 5 sama dengan sifar. Okey, lepas tu apa nak buat? Kita dah boleh lakarkan graf. Okey. Okey, baiklah. Ni kita nak suruhlah murid-murid kita yang berada dalam talian. Ya. Murid-murid yang di rumah pun boleh menggunakan semua maklumat yang ada ni untuk membuat lakaran. Okey, kalau dah siap membuat lakaran, boleh angkat kertas kamu. Okey, 15 pintasan YX negatif 3. Okey, saya tengok kat situ. Hawa dah siap. Okey. Bagus, cantik. Baiklah, kawan-kawan boleh tunjukkan jawapan anda di kamera ya. Di kamera. Okey, bagus. Abang Chris pun saya nak cuba. tengok Nuha dah siap. Afiq dah siap, semua dah siap. Abang Chris tengok. Oh, Abang Chris pun dah siap. Baiklah, kita tengok dan bandingkan jawapan dengan jawapan teacher ya. Okey. Pintasan Y dia 15, betul 15. Logik tak kat situ? Logik kat situ. Okey, kemudian
kita ada pintasan X negatif 3. Negatif 3 ni kalau saya letak kat sini boleh ke? Tak boleh, cikgu. Kenapa? Sebab sebelah kanan mewakili positif, cikgu. Pandai, Chris. So, negatif 3 agak-agaklah letak kat situ. Negatif 3 Okey. dan titik 5. Kemudian Baiklah. graf kita bentuk apa tu, Chris? Graf kita bentuk Bentuk masam. masam dan dia perlu melalui ke semua titik ni kan. Jadi, kita boleh lakarkan graf kita. Okey, pandai murid-murid kita Semua ni. betul Betul. Tepat Tepat. Okey, Bijak. baiklah. Cikgu, saya nak tanya, bagaimanakah prestasi kawan-kawan saya di Google Meet untuk segmen ni, cikgu? Untuk hari ini, prestasi mereka kalau boleh saya wakilkan dengan bintang, 5 bintang lah kita bagi Chris semua. 5 bintang? Yes. Jadi satu magnet mewakili 5 bintang 5 lah? bintang. Ya, Okey. boleh. Okey, baiklah cikgu. Sementara Abang Chris melekat ganjaran ni, boleh tak kita rehat sekejap, cikgu? Okey, boleh. Okey, dan jangan ke mana-mana. Kembali lagi di slot menengah atas untuk matematik tingkatan 4. Jumpa selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Masih lagi di slot menengah atas bersama saya Chris MJ dan hari ini kita akan belajar mata pelajaran matematik tingkatan 4 bersama Cikgu Syafiza dan hari ini saya juga ditemani oleh kawan-kawan di Google Meet dari SMK Durian Tunggal Melaka. Hai semua, apa khabar? Okey, baiklah, semua pun dah sabar, dah sedia untuk belajar topik kita hari ini iaitu melakar graf fungsi kuadratik. Baiklah cikgu, dalam segmen ni apakah yang akan kita pelajari, cikgu? Okey, baiklah. Terima kasih, Chris. Untuk segmen ni, kita akan belajar melakar graf fungsi kuadratik bagi kes yang tidak bersilang dengan paksi X. Okey. Macam mana pula tu? Okey, kita tengok untuk melakar graf fungsi kuadratik ni, antara ciri-ciri yang murid perlu tunjukkan dalam lakaran. Yang pertama, okey, perlu menunjukkan bentuk graf yang betul. Okey, fungsi kuadratik punya graf ada dua bentuk. Pertama, bentuk senyum melengkung ke bawah. Okey, dan juga bentuk yang kedua adalah bentuk masam melengkung ke atas. Ini bergantung kepada nilai A kita. Okey, kemudian yang kedua, murid perlu tunjukkan pintasan Y. Pintasan Y ni perlu ditunjukkan di mana pintasan Y ni ditentukan oleh nilai C. Dan akhir sekali, kita perlu tunjukkan pintasan X. Kalau dalam kes boleh difaktorkan atau kalau tak boleh faktor, tak boleh cari punca dia, kita kena tunjukkan satu titik yang dilalui oleh graf tersebut. Baiklah, tanpa buang masa, jom kita tengok contoh yang pertama. Okey, untuk contoh yang pertama, lakarkan graf fungsi kuadratik yang berikut. Soalan 1. Okey, fungsi dia adalah X kuasa 2 tambah dengan 1. Kat sini kita tahu bahawa nilai A dia adalah 1, nilai B tiada. Okey, nilai C dia adalah sama dengan 1. Betul? Step pertama, kita perlu tentukan bentuk. Bentuk graf kita ditentukan oleh nilai A. Okey, nilai A kita dekat sini adalah 1. 1 adalah kurang ataupun lebih daripada sifar? Lebih. Lebih, maksudnya graf kita akan bentuk senyum. Okey, melengkung ke bawah. Okey, kemudian step kedua kita perlu cari atau tentukan pintasan Y. Di mana pintasan Y ini ditentukan oleh nilai C. Nilai C kita di situ adalah 1. Jadi pintasan Y kita adalah 1. Maksud pintasan Y ni ialah graf kita akan potong paksi Y pada titik Y sama dengan 1. Okey. Step seterusnya, paksi simetri. Kalau murid-murid masih ingat, paksi simetri ni ditentukan oleh nilai B. Dalam kita punya fungsi kuadratik ni, nilai B tiada. B sama dengan sifar, betul? Betul. Ini bermaksud graf kita punya paksi simetri berada pada paksi Y. Maksudnya, graf ini paksi Y, graf kita tu betul-betul dekat paksi Y, seimbang. Dia dipotong tengah-tengah betul-betul dekat paksi Y. Okey. Seterusnya, kita pilih satu titik. Kenapa nak pilih satu titik? Sebab fungsi ini tidak boleh difaktorkan. Maksudnya, saya perlu pilih satu titik X. Tipsnya di sini murid-murid ialah kita pilihlah titik yang berdekatan dengan paksi Y. Maksudnya, kita carilah titik X1, X2, X negatif 1, X negatif 2. Jangan pilih titik yang besar-besar. Nanti kita buat lakaran susah. Okey, untuk saya pilih X sama dengan 2. Apa nak buat dengan X sama dengan 2 ni? Kita gantikan ke dalam kita punya persamaan ni.
Maknanya 2 ni kita gantikan nilai dia, kita akan dapat 2 kuasa 2 tambah dengan 1, 2 kuasa 2, 4, tambah dengan 1 kita dapat 5. Jadi di sini kita dapat satu koordinat. Jadi koordinat kita ni ialah berapa? X dia 2,5. Cara tulis koordinat. Betul? Betul. Maklumat Chris kita dah lengkap. Ya. So sekarang boleh kita buat lakaran. Okey, kita kena tunjukkan keempat-empat elemen ni. Baiklah. Okey, yang pertama kita kena tunjukkan dia punya pintasan Y. Pintasan Y dia sama dengan berapa? Sama dengan 1. 1, cikgu. So logiknya dekat area sinilah. Betul. Okey, so 1 kita tunjukkan. Kemudian kita tahu bahawa paksi simetri kita adalah pada paksi Y. Maksudnya graf kita ni dia potong dekat sini dan dia simetri pada paksi Y kita. Faham. Okey. Dan akhir sekali kita kena tunjukkan satu titik iaitu titik 25. Okey, dekat mana 25? X dia 2, Y dia 5. Inilah titik dia, betul? Okey, kita buat unjuran dan kita akan dapat satu koordinat. Inilah titiknya. Maksudnya apa, Chris? Kita punya graf akan melalui kedua-dua titik. Bentuk dia tadi apa? Senyum. Senyum dia lalu titik ni, lalu titik kedua. Okey, so inilah graf kita. Dah lengkap. Simple kan? Simple je. Simple je. Senang je kan? Ya. Baiklah, jom kita tengok contoh kedua dan kita guide murid-murid kita yang berada dalam talian. Murid-murid yang berada dekat rumah pun boleh cuba sama-sama dengan teacher hari ini. Fungsi kita ialah fx sama dengan negatif x kuasa 2 tolak dengan 3. Okey. Siapa nak bagi tahu nilai A, B dan juga C? Saya nak cuba, teacher. Hawa, sila Hawa. Nilai A dia negatif 1, nilai B dia sifar, nilai C dia negatif 3. Okey, betul. Pandai. Bagus Hawa, terima kasih. Step yang pertama, siapa nak bagi tahu kita? Nak bagi tahu rakan-rakan dekat rumah. Step pertama nak buat apa? Saya nak cuba, teacher. Okey, silakan Fatihah. Step pertama kena nilaikan bentuk dia. Okey, bentuk. Dia masam sebab nilai A dia negatif 1. Okey, pandai. Betul. A dia adalah negatif 1. Jadi kurang daripada sifar negatif. Bentuk kita adalah masam. Step kedua, siapa nak respon? Saya. Okey, jejaka kita. Silakan Afiq. Step ketiga, kita kena cari pintasan Y. Ya, step kedua pintasan Y. Okey, betul. Berapa nilai dia tu step Afiq? kedua. Nilai dia sama dengan negatif 3. Okey, bagus. Nilai dia adalah negatif 3. Betul Afiq, bagus. Step seterusnya, apa nak buat ya? Cari nilai B. Nilai B tu untuk cari apa tu Nuha? Untuk cari paksi simetri. Okey, berapa nilai dia tu Nuha? Nilai B dia kosong. Kosong ataupun sifar. Maksudnya apa? Paksi simetri kita berada pada paksi Y. Okey, step yang terakhir. Siapa nak bagi tahu dekat kita ni? Step terakhir. Okey, Hawa, sila Hawa. Apa dia nak buat? Pilih satu titik. Okey, pilih satu titik. Okey, Hawa pilih titik berapa? 1. 1. Alamak, sama tak dengan teacher? Alamak, sama pula. Sama. Okey, lepas tu apa nak buat dengan titik tu Hawa? 1 negatif 1 kuasa 2 tolak 3 sama dengan 4. Okey, betul. Jadi dia dah gantikan nilai kan kat dalam ni, Chris? Dalam persamaan dia. Okey, jadi dia akan dapat nilai Y. Betul, nilai fx. Jadi kita dapat satu koordinat. Apa koordinat dia tu Hawa? 1 negatif 4. 1 negatif 4. Okey, dengan menggunakan maklumat-maklumat yang ada, okey, murid-murid kat dalam talian, sila lakarkan graf kamu. Murid-murid yang berada di rumah pun boleh melakar graf. Okey. Abang Chris kita pun nak cuba juga. Okey. Sebab matematik kena buat latihan je. Betul, kena buat bukan latihan. Bukan hafal, baca saja kan cikgu? Setuju? Okey. Inilah dia punya step dia. Cari bentuk, kita tentukan pintasan, kita cari paksi simetri dan pilih satu titik. Titik ni tak perlu risau ya murid-murid. Pilihlah nak 1 ke 2, negatif 1, negatif 2 pun boleh. Asalkan kamu gantikan nilai, dapat betul, betul lah kamu punya koordinat tu. Okey, kalau dah siap boleh angkat. Okey, kita ada. Hawa dah siap. Wah, warna-warni graf Afiq. Cantik graf dia. Okey. Kita tengoklah Afiq ya. Sama ke tak? Chris pun sama lebih kurang macam tu. Tengok. Alamak, Abang Chris punya graf lain lah daripada murid-murid saya. Kita tengok ya Chris, tak apa. Salah tu biasa. Betul cikgu. Inilah masanya kita belajar. Okey. Pintasan Y dia negatif 3 kan Chris? Okey, kemudian kita ada titik. Okey, paksi simetri dia adalah pada paksi Y, maknanya sama ada dia melengkung ke atas ataupun melengkung ke bawah. Dalam kes kita ni mesti melengkung ke bawah.
Betul? Betul. Kemudian kita ada titik 1, -4. 1, -4. Buat unjuran. Ada satu koordinat kan? Apa nak buat? Kita punya graf tadi melengkung ke bawah kan? Dia lalu titik ni, Yot. Inilah graf kita. Kat mana Chris silap tu? Chris tahu tak? Tahu cikgu. Chris silap bahagian bentuk. Bahagian bentuk ni salah sebab dia yang ni dia senyum. Patutnya masam. Yes, betul. Jadi murid-murid saya semuanya betul. Tahniah. Yes. Pandai. Okey. Kita pergi pula. Macam dah pandai ni kan? Kita buatlah contoh lagi. Boleh, kita cikgu. buat contoh yang ketiga, murid-murid. Okey, katakanlah kita ada fx sama dengan x kuasa 2 tambah 5. Okey, again, kita nak tahu apa nilai A, B dengan C. Siapa nak bagi respon ni? Saya nak try teacher. Okey, Nuha. Sila Nuha. Nilai A dia 1. Okey. Nilai B dia kosong. Nilai C dia 5. Okey, bagus. Betul. Step pertama, siapa nak bagi tahu dekat kawan-kawan dekat rumah ni? Apa step pertama kita? Saya nak try dia lagi sekali. Okey, Nuha lagi. Silakan Nuha. Boleh Nuha. Apa dia Nuha? Okey. Okey, bentuk dia senyum sebab dia positif. Dia lagi besar daripada sifar. Okey, pandai. Sebab A dia adalah 1 kan? Jadi nilai dia lebih besar daripada sifar. So bentuk dia adalah senyum. Pandai. Okey, step kedua. Siapa nak cuba? Saya nak cuba teacher. Okey, Teha. Sila Teha. Step kedua kena nilai pintasan Y. Okey, berapa nilai dia tu? Pintasan Y dia -5. Negatif 5 ke? Negatif ke? Tengok betul-betul. Negatif 5. 5. Tengok betul-betul. Itulah biasanya kesilapan murid kita. Nilai positif dengan negatif ni dia anggap macam sama kan? Kena buka mata besar-besar. Okey. Sebab positif 5 dengan negatif 5 nilai berbeza tau. Nanti kalau kita salah, kita akan dapat jawapan yang silap. Okey? Fatihah nanti buka mata besar-besar. Ya, betul-betul. Okey, jadi betul Fatihah kata tadi, C dia adalah 5. So pintasan Y kita 5. Okey, step seterusnya. Apa nak buat ya? Saya nak cuba teacher. Okey, silakan Hawa. Cari nilai B. Nilai B dia berapa? Sifar. Sifar. Tak ada pun. B ni menentukan apa? Menentukan paksi simetri. Maksudnya bila B dia sifar, graf kita ni punya paksi simetri pada paksi Y. Okey. Tertekan pula. Okey, seterusnya. Step seterusnya kita nak buat apa? Siapa nak bagi tahu cepat? Step terakhir kita. Saya nak cuba. Silakan Afiq. Kita pilih satu titik X. Kita pilih satu titik X kan? Okey, betul. Katakanlah teacher pilih titik X sama dengan 1. Okey Afiq, apa nak buat dengan titik ni Afiq? Kita gantikan nilai. Okey. Step seterusnya ialah kita gantikan nilai X sama dengan 1 tu ke dalam kita punya persamaan tadi. Tahu Afiq? Okey. Jadi ni X kan? Kita gantilah dengan nilai 1 kuasa 2 tambah dengan 5. Kita dapat 6. Okey Afiq, bagi tahu dekat teacher Afiq, apa koordinat kita yang kita dapat ni Afiq? Apa koordinat dia? 1 dengan 6. 1, 6. Betul, 1, 6. Dah lengkap maklumat ni Chris? Okey, ayuh murid-murid yang berada di rumah dan yang berada di dalam talian, jom kita lakarkan graf. Okey, ayuh. Ayuh. Alright. Okey. Ni paksi fx. Paksi x. Lepas tu dia senyum. Okey. Senyum tu Chris. Okey, ni 5. Senyum. Okey, ni 1, 6 ni kat mana? Okey. Okey, kalau dah siap murid-murid yang dah siap boleh angkatkan whiteboard. Okey, murid-murid yang di rumah yang cuba boleh compare atau bandingkan jawapan dengan jawapan saya ya. Okey, kita dah tengok Nuha dah siap, Hawa dah siap. Okey, Afiq pun dah siap. Wah, warna-warni ya Afiq. Okey, kita tunggu Fatihah. Wah, Abang Chris tak nak kalah. Tak nak kalah, cikgu. Tak nak kalah. Betul ke graf Chris Rukis ni? Kita tengok kejap lagi ya. Okey, baiklah. Kita tengok jawapan dan bandingkan dengan jawapan kita. Okey, kita punya graf, pintasan Y kita berapa tadi? 5. Betul? Okey, betul. 5, betul. Sama tak murid-murid kita? Sama. Okey, sama je. Okey, sama-sama sama Chris check Okey, kemudian kita ada pintasan paksi simetri dekat paksi Y. Maknanya dia senyum ke dia masam ke kat sini?
Kat dalam kes kita ni senyum ke masam? Senyum, cikgu. Senyum, maknanya kat Okey. atas lah. Okey. Okey, so far semua pun betul, semua pun senyum. Okey, Alright. lepas tu kita ada koordinat 16. 16 buat unjuran. 1, X dia 1, Y dia 6. Sini titik kita. Apa nak buat? Sambungkan kita punya graf. Senyum macam ni. Sama tak? Wah, tahniah Chris. Akhirnya betul Yes, graf kita. dapat juga. Dapat juga betul. Sama Okey. kan? Cuba kalau kita tengok graf Fatihah tu, titik dah betul. Cuma graf tu Fatihah mungkin boleh baiki lagi. Dia punya kelicinan graf tu. Tapi so far cantik. Bagus. Okey, jadi bagaimanakah prestasi kawan-kawan saya di rumah dan juga di Google Meet dan juga Okey. Abang Chris untuk Abang Chris. soalan contoh ni, Okey, cikgu? kalau Chris saya bagi 10 bintang lah. Sebab 10 improve bintang. banyak kan? Mana nama Chris? Tak ada pula. Tak ada pula ya. Okey. Okey, untuk murid-murid saya yang berada dalam talian, kita bagi dia 5 bintang Chris. Okey, Nah. tanya semua dapat 5 bintang. Baiklah cikgu, kita akan berehat sebentar dan kembali lagi di slot menengah atas bersama Cikgu Syafiza untuk matematik tingkatan 4. Jumpa selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Hai semua, masih lagi di slot menengah atas untuk matematik tingkatan 4 bersama Cikgu Syafiza dan hari ini kita belajar bagaimana kita hendak melakar graf fungsi kuadratik. Baiklah cikgu, dalam segmen ni apakah yang akan kita belajar cikgu? Okey, untuk segmen ni, kita dalam segmen uji minda. Kita dah Okey. belajar. Sekarang kita nak uji minda murid-murid kita yang berada di dalam talian dan juga di rumah. Baiklah, untuk soalan uji minda 1. Okey. Okey, kita teruskan ya. Lengkungan yang berikut boleh diwakili oleh fungsi sama ada A, B, C ataupun D. Sila tuliskan jawapan anda di whiteboard. Dah Okey. siap, boleh angkat jawapan. Okey. Kita tengok murid-murid kita ni boleh jawab ke tak. Okey, ini macam dia. Okey, Hawa cakap C. saya pun Noha nak- pun kata C. saya pun ikut jawapan Fatihah kawan-kawan kata saya C. lah. Afiq pun kata C. Kenapa semua C ni? Siapa nak mempertahankan jawapan ni? Saya nak cuba teacher. Okey, Hawa. Kenapa jawapan C, Hawa? Sebab bentuk dia masam. So, nilai A dia mesti negatif. Okey. Okey, lepas tu pintasan Y dia 4, bukan negatif 4. So, jawapan dia memang C. Okey, sama-sama kita tengok adakah jawapan dia C. Ding, ding, Betul. ding. Ding, ding, ding. Betul. Okey, semua murid dapat betul. Okey. Okey. Baiklah. Baiklah, kita boleh teruskan Okey. untuk soalan uji minda 2. Okey, yang manakah antara berikut mewakili fungsi fx sama dengan x kuasa 2 tolak 9? Okey. B Murid-murid di ke- rumah pun boleh B cuba ke jawab ya. C ke D? Alright. Yang ni A positif. Jadi dia kena senyum. Okey, kalau senyum A atau B. Okey. Okey, kita tengok. Okey, Abang Chris pun jawab A. Okey, murid-murid saya semua jawab A. Baiklah, kita tengok siapa nak mempertahankan jawapan ni. Okey, siapa nak jadi wakil? Saya. Okey, silakan Afiq yang A, kacak. A untuk Afiq. A untuk Afiq. Okey. Kenapa tu Afiq? Terangkan Afiq. Kawan-kawan semua nak tahu kenapa jawapan A. Senang je ni teacher. Ewah. Ya, Okey. sebab Okey, teruskan Afiq. jawapan dia A sebab nilai A dia 1. Jadi bentuk graf dia mesti senyum. Seperti senyuman saya. Wah. Seperti senyuman Afiq. Okey. Lagi Afiq? Kenapa? Lepas tu pintasan Y dia pula negatif 9. Okey. Mestilah jawapan dia A. Ya ke Afiq? Kita tengok jawapan. Adakah Okey. Chris dan rakan-rakannya betul? Kita tengok ya. Yes! Jawapan dia adalah A. Pandai Seperti yang Afiq tadi cakap lah. Senang je Senang cikgu. je kan? Okey, ni mungkin tak cukup mencabar. Betul. Kita pergi uji minda 3. Okey, Chris, jom cikgu. saya bagikan fungsi fx sama dengan x kuasa 2 tambah dengan 2x tolak 3. Sila lakar. Oh, yang ni kena lakar je Terus kot. lakar je. Tadi terus pilih A, B, C atau D. Okey. Okey. Lakar.
Macam mana murid-murid kita lakar ya, kita tengok. Murid-murid dekat rumah pun boleh cuba lakar. Wah, kita tengok kat situ. Oh, siapa lajunya? dah siap. Dia laju sangat. Laju. Wow. Okey. Hawa dah siap. Okey, Hawa dah siap. Nuha pun Okey, dah kita tengok Nuha dah siap, Afiq pun dah siap. Baiklah. Kita tengok jawapan kita sama-sama. Siapa yang nak terangkan graf? Kenapa graf bentuk macam ni? Okey, kenapa graf bentuk macam ni? Siapa yang nak terang? Ada sesiapa yang nak terang? Saya nak terang. Okey, silakan Fatihah. Silakan Fatihah. Okey, graf saya macam ni sebab step pertama dia bentuk senyum sebab nilai A dia positif. Okey. Okey. Lepas tu pintasan Y dia dekat 3. 3. Okey, negatif 3 betul. Lagi? Ni pintasan X dia negatif 3 dengan 1. So negatif 3 ni 1. Okey. Sama tak dengan graf saya? Okey, tengok ceng. Jeng. Sama. samalah. Sama. Okey, kalau kita tengok bentuk dia punya pintasan X, pintasan Y semua tepat. Cuma kalau kita tengok Nuha, boleh tak angkat graf Nuha sekejap Nuha? Nuha boleh tak angkat graf Nuha kejap? Teacher nak tengok graf Nuha, boleh? Saya dah padam. Oh, dah padam. Oh, tak apa. Okey. Cuma teacher nak cakap tentang bentuk dia tadi. Okey. Kalau bentuk dia, kita tengok graf kita ni, dia antara negatif 1 dengan negatif 3 kan. Jadi murid-murid perlu buat dia punya graf tu, dia punya lengkung ke bawah ni agak ke tepi sikit. Ke sinilah kan. Center dia kat sinilah lebih kurang center dia. Okey, paksi simetri dia dekat sini. Okey. Kalau kita tengok tadi graf Nuha bentuk betul. Cuma dia punya Kurang simetri. Dia kurang Okey, simetri. faham. Okey. Baiklah, kita pergi kepada soalan kita yang terakhir. Baiklah. Baiklah, ini fungsi dia lakarkan graf fungsi kuadratik yang berikut. Fx sama dengan negatif x kuasa 2 tambah 9. Okey. Kalau kita ikut step-step dia tu, Chris, kita boleh lukis dengan baik kan? Step pertama, kita kena mengenal pasti bentuk. Bentuk dia. Iaitu A, kalau kita ikut value A, negatif 1. Negatif 1. Jadi dia akan bentuk masam. Masam, betul? Okey. Kemudian? Kemudian pintasan Y. Pintasan Y dia berapa? Pintasan Y 9, cikgu. 9, betul. Okey. 9. Seterusnya, kena cari Kita nilai kena B. Nilai B dia. Nilai B dia dekat sini. Sifar. Jadi graf kita? Simetri pada paksi Y. Okey. Kalau kamu tengok ni, Chris, bolehkah kita faktorkan ni? Ni boleh difaktorkan sebenarnya. Ya. Okey. Kalau kita faktorkan ni, kita akan dapat 2 nilai. Okey, apakah nilai dia kalau Chris faktorkan tu? 3 dan negatif 3, betul? Pandai Chris. Okey, murid saya dah siap sedia dengan graf mereka. Okey, kita tunggu Nuha dengan grafnya. Okey, kalau kita tengok semua jawapan lebih kurang sama ya. Okey, graf bentuk masam. Okey, ini graf saya, ini graf murid. Kalau kita tengok kan, kalau kita tengok daripada segi bentuk dia sama tak semuanya? Sama je. Sama kan? Tapi saya rasa bentuk Hawa tu kurang simetrik. Kurang Tapi simetri, masih betul. betul? Macam Afiq pula graf dia bergerigi, nampak tak? Okey, graf dia bergerigi. Mungkin dia nervous. Okey, graf sepatutnya licin. Kalau yang cantik mungkin Fatihah dengan Nuha Nisha. Tak apa, kita kan tengah belajar. Bila belajar adalah satu proses. Betul. Bila kita buat banyak-banyak kali, kita akan dapat graf yang cantik kan? Okey, kita tengok siapa yang nak terangkan graf. Kenapa macam ni punya bentuk? Saya nak terangkan. Okey, silakan si comel Nuha. Sebab dia bentuk masam, jadi dia Jadi dia negatif bentuk lah. masam. Jadi masa okey. Lepas tu pintasan Y dia 9. Lepas tu bila dah faktorkan, kita dapat negatif 3 dengan 3. Okey, jadi graf dia macam tu Nuha ya. Okey, jadi kalau kita tengok dan bandingkan jawapan dengan jawapan saya, semuanya sama termasuklah Chris. Jadi semuanya tepat. Yes. Okey, So, bagus. Semua dapat jawab soalan dengan tepat lah, cikgu. Dengan tepat, dapat melakar dengan baik dan bagus. Okey, baiklah. Sebelum itu, cikgu, saya pun nak uji minda lagi satu, boleh tak? Boleh. Kawan-kawan saya di rumah atau di Google Meet juga, saya pun nak tanya, hari ni apakah yang anda telah belajar? Mungkin siapa nak kongsikan? Boleh? Hawa? Saya nak cuba. Okey, dipersilakan. Yang kita belajar hari ini melakar graf fungsi kuadratik. Okey. Tu je? Lepas tu bentuk mesti betul. Okey. Yang kedua pintasan Y. Yang ketiga pintasan X atau satu titik yang dilalui oleh graf tersebut. Okey, betul ke cikgu? Betul?
Macam yang kita belajar tadi kan. Dia ada ciri-ciri yang perlu ditunjukkan oleh murid-murid kita ni. Okey, antara ciri yang perlu ada dalam lakaran kita, macam yang Hawa sebut sebentar tadi, pertama bentuk mesti betul. Nak tengok bentuk ni kita perlu tengok dekat nilai A dia. Kalau A positif, bentuk dia senyum. Kalau A dia negatif, bentuk dia masam, melengkung ke atas. Okey. Kedua, tadi Hawa cakap tentang pintasan Y. Pintasan Y ni ditentukan oleh nilai C. Okey, nilai C. Dan akhir sekali dia cakap kita perlu tunjukkan pintasan X ataupun menunjukkan satu titik yang dilalui oleh graf tersebut. Bagi kes yang boleh difaktorkan, bagi kes yang bersilang pada paksi X, kita tunjukkanlah pintasan X. Namun bagi kes yang tidak bersilang pada paksi X, kita pilihlah apa-apa sahaja titik X. Okey, kita gantikan nilai dan kita boleh dapat satu koordinat dan graf tersebut dilalui oleh titik tersebut. Baiklah cikgu. Jadi bagaimanakah prestasi kawan-kawan saya di Google Meet hari ini cikgu? Okey, kalau ikutkan prestasi dari mula sampai sekarang ni, kalau boleh saya bagi 5 bintang dan seluruh bintang-bintang di angkasa. Okey. Semua dapat 5 bintang. Yes, semua Hebat terbaik sekali hari ini. Baiklah cikgu. Jadi untuk sebab matematik ni kita kena buat banyak latihan kan Betul. cikgu. Jadi kalau murid-murid di rumah hendak mencari bahan-bahan untuk buat latihan untuk topik hari ini, di manakah mereka boleh mendapatkannya cikgu? Okey, untuk pengetahuan murid-murid, murid-murid boleh melayari portal Sumberku untuk mendapatkan latihan dan bahan-bahan sumber matematik lah untuk murid-murid asah lagi konsep dan juga menguasai matematik dengan lebih baik supaya kita dapat jawab soalan dengan lebih baik nanti ya. Baiklah, dengan itu saya ingin ucapkan ribuan terima kasih kepada rakan-rakan sekelas saya. Semua hari ini lebih yakin tak untuk melakar graf fungsi kuadratik? Kalau lebih yakin boleh tunjuk thumbs up sebegini. Okey, hebatnya. Dan dengan itu cikgu terima kasih banyak-banyak untuk kelas hari ini. Sama-sama. Dan kepada rakan-rakan di rumah, kita akan jumpa lagi hanya di slot menengah atas Didik TV KPM. Bye semua. Bye.